Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So hari ini kita masuk pada tajuk bab 7 iaitu merancang pengendalian perniagaan. Okey. So cikgu pergi pada topik yang pertama iaitu definisi rancangan perniagaan. Okey. Definisi bagi rancangan perniagaan ni merupakan satu dokumen bertulis, okey, di mana dikenali juga sebagai pelan induk perniagaan, kertas kerja ataupun kertas projek. Okey, dan selain daripada itu, definisi bagi rancangan perniagaan adalah menerangkan maklumat perniagaan yang hendak dijalankan secara menyeluruh dan terperinci. Okey, dengan kata lain, rancangan perniagaan ni adalah dokumen yang bertulis secara terperinci, okey, berkenaan dengan apa aktiviti perniagaan yang hendak kita jalankan ataupun projek yang hendak kita jalankan pada masa akan datang. Okey, ini adalah dari segi definisi rancangan perniagaan. Okey, yang kedua kita akan tengok kepada kepentingan menyediakan rancangan perniagaan. Okey, kenapa perlunya seseorang usahawan yang ingin menjalankan perniagaan perlu menyediakan rancangan perniagaan. Okey, yang pertama ialah usahawan untuk boleh menilai projek yang dirancang dengan teliti, sebab rancangan perniagaan ni adalah untuk perniagaan kita di masa akan datang. Jadi usahawan tu boleh menilai sama ada projek yang dirancang tu berjaya atau tidak. Okey, yang kedua, merancang keperluan sumber perniagaan. Okey, rancangan perniagaan ni juga adalah penting. Kenapa? Untuk kita merancang keperluan sumber perniagaan, di mana dalam rancangan perniagaan ni kita menyelarakan sumber-sumber yang perlu digunakan oleh perniagaan. Jadi rancangan perniagaan ni membantu untuk mengurangkan berlakunya pembaziran sumber serta dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran. Okey, yang ketiga, kepentingan menyediakan rancangan perniagaan adalah sebagai menjangka risiko dan masalah yang timbul dalam melaksanakan projek perniagaan. Okey, di mana RP ni kita jadikan sebagai panduan untuk menjalankan sesuatu aktiviti perniagaan. Okey, di mana RP ni dia membantu usahawan supaya lebih bersedia dengan lebih awal untuk menghadapi sebarang masalah yang mungkin akan berlaku. Okey, kepentingan yang ketiga ialah memberi gambaran sama ada projek yang dirancang berdaya maju atau tidak. Okey, di mana ini melibatkan keyakinan pada para pelabur, pada pihak bank atau pihak berkepentingan untuk melabur dan juga memberi pembiayaan. Okey, dan yang terakhir adalah untuk meyakinkan pihak pelabur dan juga pihak bank. Seperti mana yang kita tahu, rancangan perniagaan ni kita sediakan untuk kita dapatkan pembiayaan. Jadi automatiklah dia adalah penting kepada pihak bank ataupun pihak pelabur untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang aktiviti perniagaan yang akan dijalankan. Okey, sekarang kita masuk pula pada format rancangan perniagaan. Okey, yang pertama kita ada rancangan eksekutif. Okey, rancangan eksekutif ni adalah satu rancangan di mana ringkasan eksekutif. Okey, ringkasan eksekutif ni adalah satu gambaran secara ringkas dan juga spesifik berkenaan dengan perniagaan yang akan ditubuhkan oleh seseorang usahawan. Okey, dan ringkasan eksekutif ni bertujuan untuk menimbulkan rasa minat pengguna rancangan perniagaan ni untuk meneliti dengan lebih terperinci berkenaan dengan kandungan rancangan perniagaan tersebut. Dengan erti kata lain, ringkasan eksekutif ni kita anggap sebagai ekstrak ataupun sinopsis kepada sesuatu rancangan perniagaan yang dihasilkan. Okey, yang kedua ialah format yang kedua mesti ada
pengenalan. Okey. Pengenalan ni dia merujuk kepada tujuan kenapa rancangan perniagaan ataupun kertas kerja tu dijalankan oleh seseorang usahawan. Okey. Selain daripada tu, format yang ketiga, kita pergi pada format yang ketiga iaitu latar belakang perniagaan, di mana latar belakang perniagaan ni membentangkan tentang maklumat asas perniagaan yang ingin ditubuhkan oleh seseorang usahawan. Okey, antara maklumat-maklumat yang perlu ada seperti nama perniagaan, nombor pendaftaran perniagaan, okey, alamat perniagaan, nombor telefon, tarikh memulakan perniagaan, tarikh mendaftarkan perniagaan, bentuk bentuk perniagaan, sumber perniagaan, sumber pembiayaan, okey, apa kegiatan utama perniagaan, nama bank, nombor akaun, semualah yang berkaitan dengan perniagaan. Okey, yang seterusnya kita akan pergi pada format yang keempat iaitu latar belakang pemilik ataupun rakan kongsi. Okey, sekiranya kita menjalankan perniagaan secara milikan tunggal, so latar belakang pemilik sahaja yang diperlukan. Tapi kalau kita menjalankan perniagaan bentuk milikan perkongsian, so kita kena masukkan latar belakang pemilik dan juga rakan kongsi. Okey, format yang kelima, format yang kelima ialah kedudukan tapak projek. Okey, kedudukan tapak projek ni menerangkan secara terperinci tentang lokasi projek yang hendak dijalankan. Okey, ini termasuklah adanya peta dan kawasan di mana tempat projek ni dijalankan. Okey. Format yang keenam adalah objektif perniagaan ataupun kita panggil juga dalam objektif projek, di mana kita ada 3 aspek yang kita kena kaji dekat sini iaitu sasaran jualan, sasaran untung dan juga sasaran pelanggan. Okey, sambungan yang ketujuh adalah rancangan pentadbiran. Okey, rancangan pentadbiran ni mengandungi maklumat tentang tenaga kerja yang kita perlukan, kos perbelanjaan yang terlibat dan bahagian-bahagian pentadbiran perniagaan. Okey, yang ke-8 ialah rancangan operasi. Okey, di mana rancangan operasi ni merangkumi keperluan operasi perniagaan. Contohnya terdiri daripada carta ahli proses, keperluan bahan mentah, senarai mesin, senarai peralatan, susun atur ruang operasi, perbelanjaan operasi perniagaan dan juga pembahagian tugas operasi. Okey. Yang ke-9, rancangan pemasaran. Okey, dalam rancangan pemasaran ini menghuraikan tentang aktiviti-aktiviti perniagaan untuk memasarkan produk ataupun perkhidmatan, di mana dalam rancangan pemasaran ni mestilah mengandungi maklumat pesaing, campuran pemasaran, SWOT, potensi untuk meluaskan perniagaan dan juga share pasaran. Okey, kita masuk pada format yang ke-10 iaitu rancangan keuangan. Okey, untuk rancangan keuangan, dalam rancangan ni dia memperjelaskan tentang perolehan sumber pembiayaan dan juga penggunaan dana tu dalam jangka masa pendek ataupun dalam jangka masa panjang. So dia ditunjukkan dalam 3 penyata iaitu penyata aliran tunai, penyata pendapatan dan juga kunci kira-kira. Yang ni dalam bentuk proforma, maknanya dalam bentuk andaian. Okey. Yang ke-11, elemen format rancangan perniagaan ialah penutup. Okey, penutup ni di mana merupakan satu kesimpulan keseluruhan ataupun rumusan ataupun cadangan terhadap perniagaan yang ingin dijalankan. Dan yang terakhir adalah lampiran. Okey, lampiran ni usahawan perlu menyertakan lampiran-lampiran ataupun dokumen-dokumen sokongan seperti gambar produk, sijil, perakuan perniagaan, lesen, kad perniagaan dan juga gambar kedai. Okey. So cikgu rasa setakat itu saja untuk bab 7. Okey.
So cikgu berhenti setakat ni. Terima kasih dan Assalamualaikum.